Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran PDPR dalam subjek pendidikan Islam murid-murid. Pada pagi ini kita akan melihat satu tajuk yang amat penting bagi kita untuk kita jadikan tajuk ini sebagai satu iktibar dan teladan di dalam kehidupan kita. Pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Jadi murid-murid bolehlah buka di muka surat 149. Jadi tajuk yang kita pelajari pada hari ini ada berkaitan dengan tajuk yang telah kita pelajari dahulu, seperti perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah. Seperti mana yang telah kita pelajari di dalam tajuk perjanjian Hudaibiyah, banyak iktibar ataupun pengajaran yang telah kita dapat daripada tajuk tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pada ketika itu hendak mendirikan ataupun menunaikan umrah untuk ke kota Mekah, tetapi telah dihalang oleh kaum kafir musyrikin pada ketika itu. Dan secara ringkasnya, strategi yang Rasulullah lakukan telah berjaya menumpaskan ataupun mengalahkan kaum musyrikin Mekah, dan Rasulullah SAW telah berjaya memasuki ke kota Mekah di atas kejayaan strategi tersebut. Maka berlakulah pembukaan kota Mekah. Rasulullah SAW telah berjaya membuka kota Mekah. Jadi di atas kejayaan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat membuka kota Mekah, maka berlakulah perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baiklah, kita lihat di dalam peta gambar di muka surat 149 ini. Cuba kamu lihat, perhatikan dan teliti. Di sini adalah gambaran peta di dunia. Petunjuk dia yang berwarna hijau ini adalah negara-negara Islam, negara-negara Arab. Ini dipanggil sebagai Jaziratul Arab. Kemudian negara-negara yang berwarna hijau ini seperti negara Mesir, Arab Saudi, Syria, Jordan, Yaman. Yang di sebelah sini adalah Iran, di sini Afrika, negara-negara Afrika ni. Keseluruhannya menunjukkan negara-negara ini adalah negara-negara populasinya, penduduknya ramai yang beragama Islam. Seterusnya, di negara pink ini, yang berwarna pink ini di atas ini seperti negara Rusia ni, kita melihat 10 hingga 19% penduduk di negara-negara ini populasinya adalah beragama Islam, seperti negara Rusia, negara Ukraine dan sebagainya lah di atas ini. Termasuklah Eropah lah, Rusia ni. Kemudiannya di yang berwarna kuning ini seperti negara China, Australia, di negara utara Amerika dan Amerika Selatan, dan sedikit daripada negara Afrika ini, termasuk negara Iceland, negara Eropah. Penduduknya hanya 0 hingga 9% beragama Islam. Jadi agama Islam ni tersebar luas ke seluruh dunia, murid-murid. Betapa hebatnya Rasulullah SAW dan para sahabat serta pendakwah telah melakukan dakwah kepada
seluruh umat manusia, sehingga kan ramai dia di pelosok dunia ini beragama Islam. Termasuklah di negara kita ni, Malaysia dan Indonesia, Brunei, negara Singapura, berwarna hijau maksudnya ramai ni negara rakyatnya beragama Islam, hasil daripada pendakwah yang terdahulu. Ustaz, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia? Baik, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia? Okey, untuk jawapan itu mari kita tengok muka surat 150. Baca dan fahami strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Maksudnya strategi ni maksudnya plan yang Nabi Muhammad SAW ni lakukan untuk berdakwah dan juga kesan-kesannya. Strategi yang pertama iaitu mengukuhkan negara Islam. Macam mana Rasulullah SAW berdakwah? Yang pertama sekali, Rasulullah SAW mengukuhkan negara Islam, iaitu membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, iaitu menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Jadi Rasulullah SAW ini baginda telah menghapuskan amalan-amalan jahiliyah setelah pembukaan kota Islam di Mekah, Fathul Mekah. Rasulullah SAW menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala. Jadi berhala-berhala yang ada di kota Mekah itu Rasulullah SAW dan para sahabat menghapuskan dan menolak kehidupan seperti mementingkan kabilah dan keturunan. Maksudnya kabilah dan asabiah. Rasulullah SAW menolak kehidupan yang mementingkan kabilah. Maksudnya masyarakat Arab pada ketika zaman jahiliyah mereka mementingkan puak-puak, puak-puak kabilah ni maksudnya puak-puak lah, dan keturunan. Jadi Rasulullah SAW menghapuskan amalan tersebut. Seterusnya melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, iaitu Rasulullah SAW menyediakan sekolah kepada kaum muslimin, dan sekolah itu diajar dengan berbagai ilmu agama. Jadi sebagai contohnya, masjid dijadikan sebagai satu pusat penyebaran dakwah sebagai sekolah, dan ramailah pada ketika itu masyarakat bertungkus lumus mendengar apa yang disampaikan oleh baginda, mendengar ilmu dan syarahan apa yang disampaikan oleh baginda dan para sahabat. Terusnya menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Jadi Rasulullah SAW dia menolak amalan mensyirikkan Allah. Mana-mana tempat ataupun amalan yang mensyirikkan Allah, Rasulullah SAW dia menolak amalan tersebut. Jadi amalan-amalan mensyirikkan Allah contohnya menyembah pokok, menyembah berhala dan mempercayai benda yang ada kekuatan selain daripada Allah. Contohnya mempercayai tangkal dan azimat dan sebagainya. Itulah benda-benda yang boleh meruntuhkan akidah seseorang Islam. Jadi Rasulullah SAW telah menghapuskan amalan tersebut. Seterusnya memperkasakan ekonomi umat Islam, mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Islam. Jadi untuk memperkasakan ekonomi umat Islam ini, negara Islam ini, Rasulullah SAW telah mengutuskan pemungut zakat, gubernur-gubernur untuk mengutip zakat daripada orang Islam, zakat cukai, zakat pendapatan, zakat harta, zakat fitrah dan sebagainya, termasuk zakat pertanian. Jadi hasil daripada wang-wang zakat itu dikumpulkan dan
diserahkan kembali kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebab itulah ekonomi umat Islam jadi menjadi hebat. Jadi tidak ada orang-orang yang susah pada ketika itu. Maksudnya orang yang senang, orang Islam yang senang, dia mengeluarkan zakat, dia menolong orang-orang yang susah. Dan jizyah, apa yang dimaksudkan dengan jizyah pula? Jizyah pula ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Maksud jizyah ini adalah cukai kepada orang-orang yang bukan Islam. Mereka ini mesti kena bayar cukai kepada kerajaan Islam. Jadi orang Islam bayar zakat ya. Jadi orang yang bukan Islam bayar jizyah. Jadi adil adil kedua-duanya dari agama Islam ni. Orang Islam pun kena bayar juga duit zakat, dan orang bukan Islam pun kena bayar jizyah. Hasil daripada duit itu untuk kita bangunkan negara lah. Macam nak buat jalan pun nak kena guna duit juga kan. Jadi duit hasil cukai-cukai tersebut lah digunakan untuk membangunkan sebuah negara. Nak buat sekolah, nak buat jalan, nak buat apa lagi, nak buat fasiliti kemudahan awam seperti hospital, pusat sukan, stadium dan sebagainya. Contohlah ya. Jadi kita terus lihat strategi ataupun plan yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki ataupun perempuan. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang kedua, Rasulullah SAW menekankan tanggungjawab berdakwah. Jadi berdakwah ini tidak kiralah sama ada lelaki ataupun perempuan. Mereka ini mestilah menyampaikan apa yang diseru oleh agama Islam, iaitu mengajak membuat kebaikan dan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Itu adalah tujuan kita berdakwah. Bila kita berdakwah, orang yang bukan Islam khususnya, mereka akan melihat keindahan Islam ini. Dan suatu masa nanti pintu hidayah akan terbuka kepada orang Islam ataupun musuh-musuh Islam. Mereka akan terpesona dengan kesucian ataupun keindahan agama Islam, dan lalu mereka akan memeluk agama Islam. Jadi ramailah pada ketika itu masyarakat jahiliah yang kagum dengan agama Islam. Mereka melihat agama Islam ni adalah agama yang bahagia, agama yang harmoni berbanding dengan amalan-amalan jahiliah dahulu. Lalu mereka pun memeluk agama Islam. Itu adalah strategi daripada kesan Rasulullah SAW berdakwah dan juga para sahabat. Jadi para Rasulullah SAW menyuruh kepada orang lelaki atau perempuan ini untuk bersedia menggalas tugas berdakwah. Nabi sangat teliti dalam membuat perancangan. Kemudian baginda serta para sahabat bersungguh-sungguh melaksanakannya. Jadi apa yang perancangan Rasulullah SAW buat itu, Rasulullah SAW merancang dan melaksanakan perancangan tersebut. Strategi yang ketiga itu menjalinkan hubungan luar, iaitu menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Jadi strategi yang ketiga, Rasulullah SAW menghantar gubernur kepada negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam ini untuk berdakwah. Contohnya gubernur namanya Muaz bin Jabal. Seterusnya menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Jadi gubernur Muaz bin Jabal ni Rasulullah SAW telah menghantar ke negara Yaman. Ada lagi sahabat Nabi Amr bin Al-As, Rasulullah SAW menghantar ke negara Mesir untuk berdakwah kepada penduduk Mesir. Jadi yang kedua ini adalah
Rasulullah SAW, Nabi dia sedia menerima kedatangan delegasi kabilah Arab, dan mereka ini berhasrat untuk memeluk agama Islam. Di atas agama Islam yang harmoni ini, lalu orang-orang Arab pada ketika itu yang masih belum memeluk agama Islam, mereka berhasrat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk menerima mereka, untuk mengajar kepada mereka kalimah syahadah. Seterusnya, kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Seterusnya, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam, dan pengaruh Islam semakin meluas di Semenanjung Arab. Jadi kita melihat pada kesan Rasulullah SAW berdakwah ini, agama Islam ini mengajar kepada umatnya supaya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi contoh di dalam diri kita ini kan, bila kita melihat orang-orang yang susah, kita sanggup berkorban, kita sanggup mengeluarkan sedikit wang dan duit untuk membantu kepada orang-orang yang memerlukan. Kerana apa? Kerana berdasarkan atas kepercayaan iman dan akidah kita. Kata kita percaya kepada Allah, itu hebatnya agama Islam kita. Kerana kita sanggup berkorban, kerana apa? Kerana apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita melihat agama Islam ini tersebar sehingga ke Semenanjung, ke seluruh tanah Melayu kita ini, termasuk Indonesia, negara Indonesia, Singapura dan Brunei, ramai telah memeluk agama Islam. Kalau kita melihat pada sejarah tanah Melayu pada zaman pemerintahan Melaka, kerajaan Melaka, pada ketika itu ramai pedagang negara daripada tanah Arab berdakwah, sehingga kan Raja Melaka pada ketika itu yang masih belum memeluk Islam pun terpersona dengan ajaran Islam, dan berlakulah pengislaman secara beramai-ramai. Jadi hasilnya majoriti daripada penduduk tanah Melayu, khususnya di negara kita ini, beragama Islam, hasil daripada pengislaman beramai-ramai masyarakat Kesultanan Melaka pada ketika itu. Di sebalik kesenangan ataupun berdakwah itu, ada juga cabaran-cabaran ketika Nabi SAW berdakwah. Ada juga kisah-kisah yang pahit. Selalu kita ada pahit dan manis. Sekarang kita tengok apa yang dikatakan cabarannya pula. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam, iaitu penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Jadi di atas kejayaan Nabi Muhammad SAW membuka kota Mekah ni, ramai orang yang berasa dendam dan mereka rasa terancam. Lalu mereka membuat beberapa buah siri peperangan untuk menentang orang Islam. Kita tengok Perang Hunain, iaitu perang di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Iaitu peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Mereka berasa terancam. Jadi bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka.
Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Jadi perang ini mereka pihak musuh membawa anak isteri. Jadi mungkin strategi pada pihak musuh ni dibawa anak isteri, dia nak jadi orang Islam ni dia orang kata apa? Mereka nak bagi kata orang Islam ni kata Allah kesiannya bawa anak isteri. Walaupun bagaimanapun dalam peperangan ini dimenangi oleh kaum Islam, kaum pihak muslimin. Seterusnya perang yang kedua iaitu perang Tabuk, iaitu berlaku di Tabuk, di satu tempat bernama Tabuk, yang ini bernama Hunain pada tahun ke-9 Hijrah. Tadi ke-8. Tahun depan pula ada tahun ke-9 tu ada pula perang Tabuk. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Jadi peperangan ini tak ada berlaku perang, dan pihak musuh pun dia menarik diri kerana mereka rasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam pada ketika itu. Jadi kemenangan perang Tabuk ini dimenangi oleh pihak muslimin juga. Seterusnya cabaran yang kedua iaitu menghadapi golongan munafik. Jadi Nabi SAW ini menghadapi golongan daripada kaum munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Mereka menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Golongan munafik juga membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Itu adalah golongan munafik. Mereka selalu berpura-pura di dalam hati mereka ni tidak ada perasaan sayang kepada Islam. Tetapi dari segi luaran kita melihat mereka ni orang Islam. Jadi ini adalah satu cabaran Rasulullah SAW nak menghadapi golongan munafik. Kerana mereka dalam hati mereka ni hanya berpura-pura cintakan Islam. Tetapi apabila diminta berganding bahu untuk berperang mempertahankan agama Islam, mereka mencari alasan untuk mengelak, mereka tidak mahu berperang dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri golongan munafik. Dan mereka juga golongan munafik ini sanggup bekerjasama dengan raja di negara Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Kaum munafik ini juga telah membina sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Dirar. Masjid itu adalah untuk menyaingi dengan Masjid Quba. Seterusnya, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Jadi hendaklah kita melakukan tugas berdakwah. Sebagai seorang murid, kita pun mestilah ada strategi untuk berdakwah. Ajaklah kawan-kawan kita pada kalau waktu solat, kita ajak mereka bersolat dan sebagainya. Ajak mereka melakukan kebaikan. Nombor 2, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepatuan umat Islam dan rakyat di Malaysia. Kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Yang ketiga, musuh sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'iyah daripada musuh-musuh
musuh-musuh Islam. Rumusannya dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi SAW serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Betapa hebatnya dakwah Rasulullah SAW sehingga kini agama Islam kita ini telah tersebar ke seluruh dunia. Seterusnya, murid-murid, kita buka di muka surat 70 untuk latihan perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okay, pilih penerangan yang betul berdasarkan strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama, Rasulullah SAW menerima kunjungan kabilah Arab yang berhasrat untuk memeluk Islam. Jadi jawapannya yang mana? Rasulullah SAW menerima kunjungan. Okay, jawapannya menerima kedatangan delegasi. Nombor 5 nah. Okay, yang ni nombor 5. Okay, yang ni jawapan bagi nombor 5. Baik, seterusnya, mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Islam. Yang ni yang jawapan yang mana? Memperkasakan ekonomi. Jadi jawapan memperkasakan ekonomi ni masukkan yang ni nombor 2. Okay, masukkan jawapan ni di nombor 2. Seterusnya, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini adalah tanggungjawab, menekankan tanggungjawab berdakwah. Tanggungjawab berdakwah ini termasuklah lelaki ataupun orang perempuan, dia mesti memikul tanggungjawab berdakwah. Yang ni masuk nombor 3. Okay, masukkan di bahagian nombor 3. Seterusnya, menghapuskan amalan jahili, penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Ini nombor berapa ini? Membentuk masyarakat acuan Islam. Ini nombor 1. Membentuk masyarakat dalam acuan Islam. Nombor 3, yang terakhir, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Okay, gubernur yang Ustaz sebutkan seperti Muaz bin Jabal dan Amr bin As di negara Mesir. Okey, ini adalah nombor 4. Okey, masukkan ke dalam bahagian masing-masing ni. Soalan nombor 1 letakkan di nombor 1. Seterusnya, muka surat 71, lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Cabaran berdakwah ada 2. Yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Perang Hunain, tarikh berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Punca berlaku kabilah ke-8 Hijrah yang ni ke-8 Hijrah. Punca berlaku apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif. Bani Saqif. Kita baca dah tadi. Saqif. Tengok dalam buku teks, tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Seterusnya, perang yang kedua. Bila orang tak puas hati, mereka membuat satu lagi perang yang kedua, iaitu perang Tabuk. Berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Okey, ada dalam buku teks. Kalau tak tahu, kamu boleh rujuk. Punca berlakunya kerana kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Seterusnya, yang ketiga, menghadapi golongan apa? Golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura apa? Memeluk dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Memeluk Islam lah. Berpura-pura Islam. Jawapannya tengok dalam konteks. Berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Contoh, sentiasa memberikan alasan dan menolak
Mereka menolak untuk mempertahankan agama. Seterusnya menjalinkan hubungan dengan Raja Rom. Raja Rom untuk melemahkan umat Islam. Seterusnya mereka membina Masjid Dirar bertujuan untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid Quba. Dan memecah belahkan kaum muslimin. Seterusnya, lengkapkan peta pokok di bawah. Masyarakat Islam hidup. Okey, ni apa ni? Kesan daripada dakwah Rasulullah SAW. Okey, ni tulis balik ya lah. Senang saja tulis balik. Tulis semula ni, atas ni tulis masukkan. Muka surat 73, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Kita bertanggungjawab menyebarkan kebenaran Islam dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Betul atau salah? Ya, betul lah. Betul. Ilmu tidak dapat menangkis dakwah daripada musuh Islam. Betul atau salah? Salah lah nah. Bukan tidak. Ilmu mesti dapat nah. Salah. Siang leksa lam halah salah. Nombor 3. Kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepatuan umat Islam dan rakyat Malaysia. Betul atau salah? Betul. Okey, minta buat ya murid-murid. Seterusnya nombor 4. Perancangan dan strategi yang tersusun dapat menentukan kejayaan. Betul atau salah? Betul. Seterusnya nombor 5. Tentera Islam telah mengalami kekalahan teruk dalam peperangan Hunain. Betul atau salah? Salah. Perang Hunain umat Islam dia menang. Nombor 6. Pengorbanan amat perlu untuk mencapai matlamat. Betul atau salah? Betul. Nombor 7. Ramai tentera Islam mati dalam peperangan Tabuk. Betul atau salah? Salah. Perang Tabuk ni tak ada berlaku lagi. Pihak Rom telah mengaku kalah. Nombor 8. Kita hendaklah melakukan sesuatu keputusan secara bersendirian. Betul atau salah? Salah. Jadi untuk sekadar ini kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap murid-murid semua faham tentang tajuk yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian dahulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.